Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Azmi, demometri A169602. Isu penularan wabak COVID-19 tidak asing lagi di negara kita. Peningkatan jumlah kes semakin hari semakin meningkat membimbangkan rakyat Malaysia. Jangkitan virus ini sangat berbahaya sehingga boleh menyebabkan kematian dan telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO). Langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh kerajaan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi membendung gejala ini daripada tersebar dalam kalangan rakyat Malaysia, seperti memakai topeng muka dan melakukan penjarakan sosial, malah telah dipraktikkan oleh semua golongan masyarakat di negara kita. Komuniti yang utama yang terlibat dalam literasi kesihatan mengenai isu COVID-19 ini ialah komuniti di hospital, iaitu melibatkan frontliner. Frontliner ataupun dikenali sebagai orang di barisan hadapan terdiri daripada beberapa golongan seperti doktor, jururawat, penolong pegawai perubatan, ahli farmasi, ahli virologi, malah tidak dilupakan juga pembersih kawasan iaitu cleaner. Mereka berperanan dalam menangani penularan wabak ini seperti doktor merawat pesakit yang dijangkiti COVID-19, penolong pegawai perubatan membantu mengendalikan tugas-tugas doktor, ahli farmasi memastikan bekalan ubat mencukupi kepada pesakit COVID-19, ahli virologi menjalankan ujian diagnostik virus COVID-19 dan tidak dilupakan pembersih kawasan juga memainkan peranan penting iaitu membersihkan sisa-sisa klinikal yang berbahaya. Baiklah, terdapat beberapa tujuan literasi kesihatan diamalkan oleh frontliners. Antara literasi kesihatan yang diamalkan oleh frontliners adalah memakai personal protective equipment iaitu PPE suit. Yang kedua, cek suhu tubuh badan pesakit. Yang ketiga, melakukan swab test pesakit. Dan yang terakhir adalah mengasingkan pesakit COVID-19 dan juga pesakit yang bergejala. Baiklah, kenapa mereka memakai PPE suit? PPE suit ni adalah pemakaian face shield, topeng N95 dan memakai topi pembedahan, pakaian khas, sarung tangan dan juga penutup kaki. Hal ini bagi mengelakkan mereka apabila berdepan dengan pesakit positif. Ianya dapat mengelakkan mereka daripada terkena titisan cecair seperti bersin, sesama dan batuk oleh pesakit COVID-19. Pemakaian PPE suit juga adalah dapat membantu mereka daripada mengelak daripada terkena jangkitan di permukaan yang boleh menjangkiti mereka. Baiklah, cek suhu tubuh badan. Kenapa mereka cek suhu tubuh badan? Kerana salah satu gejala positif COVID-19 adalah demam. Jadi, mereka yang mempunyai suhu tubuh badan di atas 37.5 degree Celsius akan dibawa ke sebuah khemah dan dilakukan swab test. Okey, kenapa mereka melakukan swab test? Swab test ni adalah untuk mendapatkan sampel daripada rongga hidung dan kerongkong menggunakan putik kapas yang panjang untuk mendapatkan sampel bagi dibawa ke makmal dan mengenal pasti sama ada mereka mendapat result positif COVID-19 atau negatif. Okay, setelah melakukan swab test, mereka akan ditempatkan di sebuah pusat kuarantin khas untuk mereka yang menunggu result COVID-19. Jika mereka didapati positif COVID-19, mereka akan dibawa ke ward khas di hospital. Pengasingan pesakit COVID-19 dan juga mereka yang bergejala ini adalah amat penting bagi mengelakkan daripada merebaknya lagi jangkitan COVID-19 kepada pesakit yang negatif.
Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isu atau masalah yang dihadapi oleh petugas kesihatan barisan hadapan semasa sedang merawat pesakit COVID-19. Isu yang pertama adalah kekurangan peralatan pelindung peribadi iaitu PPE. Peningkatan kes COVID-19 sehingga kini telah menyebabkan petugas kesihatan mengalami kekurangan peralatan ini. Hal ini kerana penggunaan peralatan ini dalam masa sehari adalah dalam kuantiti yang banyak. PPE tidak boleh dikongsi atau dipakai semula. Oleh sebab itu, mereka terpaksa menggunakannya selama berbelas jam lamanya dan menggantikannya dengan yang baharu pada setiap masa. Kekurangan peralatan ini telah menyebabkan mereka mencari inisiatif sendiri seperti menggunakan plastik sampah sebagai penutup kepala. Ia telah menjadi pakaian sementara bagi petugas kesihatan untuk melindungi diri mereka daripada dijangkiti virus tersebut. Namun, dengan keprihatinan orang ramai tentang isu ini, KKM telah banyak menerima sumbangan daripada orang ramai, terutamanya daripada industri fashion dan jabatan penjara. Isu yang kedua adalah pesakit menipu tentang sejarah perjalanan mereka. Terdapat pesakit yang menipu tentang sejarah perjalanan mereka dan apabila disahkan positif virus tersebut, mereka mula menyatakan hal yang sebenarnya. Hal ini akan menyebabkan petugas kesihatan yang sedang merawat mereka akan menerima padanya. Mereka akan lebih terdedah kepada jangkitan virus tersebut kerana mereka mempunyai kontak yang lebih rapat dengan pesakit yang telah dirawat. Isu atau masalah yang dihadapi seterusnya ialah kekurangan stok face mask dan hand sanitizer di pasaran. Sejak virus COVID-19 ini diisytiharkan sebagai virus pandemik, rakyat Malaysia mula merasa takut dan bimbang. Jadi, sebagai langkah berjaga-jaga, mereka mula membeli stok face mask dan hand sanitizer di pasaran bagi mengelakkan diri mereka daripada dijangkiti oleh virus tersebut. Hal ini telah menyebabkan stok face mask dan hand sanitizer di pasaran berkurangan dan kehabisan stok. Namun begitu, terdapat segelintir netizen yang cuba untuk menjual face mask dan hand sanitizer dengan harga yang mahal dan tidak masuk akal. Hal ini telah menyebabkan netizen tidak mampu untuk membelinya. Terdapat juga netizen yang cuba menjual face mask yang tidak disyorkan oleh KKM dan hand sanitizer tiruan. Kesannya, telah berlaku beberapa kes kecurian di beberapa buah hospital yang berkenaan dengan face mask dan hand sanitizer. Isu yang seterusnya ialah tidak jujur dalam memberitahu bahawa mempunyai kontak rapat. Terdapat beberapa pesakit yang datang ke hospital untuk dirawat tidak memberitahu bahawa mereka pernah berhubung atau terhubung dengan kontak rapat yang telah disyaki positif COVID-19 apabila ditanya oleh jururawat yang bertugas. Ini menyebabkan petugas kebitangan KKM yang bertugas ketika itu tidak memakai peralatan PPE lengkap kerana menganggap mangsa hanya demam atau sakit biasa. Tidak bertanggungjawab mangsa itu telah menyebabkan petugas kaki tangan KKM itu telah dijangkiti oleh virus berkenaan. Seterusnya, virus tersebut akan tersebar kepada ahli keluarga mangsa yang dijangkiti dan menyebabkan kes positif di Malaysia terus meningkat. Kesimpulannya, literasi kesihatan merupakan kemahiran yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu berpengetahuan dan mempunyai keupayaan untuk mencari, memahami, menilai dan mengamalkannya maklumat kesihatan yang diperoleh. Selepas berlakunya pandemik COVID-19, masyarakat lebih mengambil cara dan meningkatkan kesedaran dalam diri bahawa pentingnya literasi kesihatan dalam kehidupan, seperti masyarakat mengamalkan apa yang disarankan oleh pakar untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri yang lebih baik daripada
sebelum ini seperti mencuci tangan secara berkala, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Cabaran pandemik COVID-19 ini juga memerlukan seluruh masyarakat kita mendapatkan maklumat berkaitan dengan kesihatan diri yang tepat dan dibuktikan sahih secara saintifik. Sebagaimana sebelum ini, masyarakat kurang mengambil tahu berkaitan dengan maklumat kesihatan, namun setelah berlakunya pandemik ini, masyarakat makin ingin mengambil tahu berkenaan dengan maklumat kesihatan, lebih-lebih lagi tentang bahayanya virus COVID-19 ini daripada sumber yang sahih, terutamanya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang dipaparkan di televisyen, media masa, akhbar dan sebagainya. Okey, poin yang seterusnya untuk kesimpulan, membuka mata masyarakat betapa pentingnya penjagaan kesihatan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan bebas daripada penyakit yang berbahaya. Di samping itu, kesihatan merupakan nikmat yang tidak mampu dibeli dengan wang ringgit. Oleh itu, masyarakat yang perlu memelihara diri kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah banyak memberi arahan dan juga pembuat mengenai kaedah yang sesuai dalam mencegah penyebaran wabak berbahaya. Kerjasama masyarakat amat membantu dalam menjayakan usaha tersebut agar tidak terus menular dalam kalangan masyarakat.